قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمينا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم سلمنا وعافنا في شهر رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar, segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita dihimpunkan dalam ketaatan, kita diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke petang ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sudah hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, mengisi ruang iktikaf pada petang ini bersama dengan tuan-tuan yang mulia. Saya ingin sorotkan kembali perjalanan kita sepanjang usia Ramadan yang telah pun kita lalui. Hari ini genap 12 hari kita masuk dalam bulan Ramadan, yang mana memberikan khabar dan tanda kepada kita sudah pun berakhir 11 hari Ramadan yang telah kita lalui. Segala perkara yang kita lakukan di sepanjang 11 hari tersebut, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima. Dan segala perkara yang kita tidak sempat lakukan dalam 11 hari yang telah berlalu, usahakanlah untuk kita selesaikan barang mungkin pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang. Ini dikarenakan kebaikan dalam bulan Ramadan adalah kebaikan yang tidak tertangguh, kebaikan yang perlu bersungguh, kebaikan yang tidak boleh kita taruh menaruh, kerana akhirnya kita akan jadi orang yang jauh daripada apa yang disebutkan tentang nilai taqwa. Kebaikan dalam bulan Ramadan adalah satu kebaikan yang diimpikan oleh sekian ulama di zaman salafus saleh. Mana tidaknya disebutkan daripada kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya ulama di zaman salafus saleh senantiasa memperbanyakkan doa Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Dan doa ini bukan hanya muncul pada 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, seperti yang disebutkan dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Kata Ibnu Rajab, doa ini mula dilantunkan
seawal 6 bulan sebelum masuknya Ramadan, bermula daripada bulan Rabiul Akhir sehinggalah berakhir pada akhir bulan Sya'ban. Doa mereka tidak pernah putus, tidak pernah lupus, sentiasa mengucapkan kalimah Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Dan apabila masuk dalam bulan Ramadan, ulama di zaman salafus salih akan memperbanyakkan doa juga selama 6 bulan, iaitu Rabbana taqabbal minna. Doa yang panjang kita biasa dengar selepas mana solat tarawih dan witir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana wa ta'budana itu. Tapi kata ulama, paling tidak sebutkan kalimah Rabbana taqabbal minna sepanjang usia Ramadan dan juga 5 bulan selepas Ramadan. Semua sekali 6 bulan, berakhir pada bulan Rabiul Awal nanti. Kenapa? Kerana minta supaya kebaikan yang kita buat, yang kita lalui, yang kita hadapi, yang kita jalani, yang kita pernah niatkan dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Ini kerana kebaikan dalam bulan Ramadan adalah kebaikan yang berkali lipat nilainya, kebaikan yang kali ganda, kebaikan yang mendapat apa yang disebutkan sebagai multiply. Dia ada pendaraban pada amalan ganjaran kebaikan dalam bulan Ramadan. Kerana itu ulama senantiasa meletakkan kebaikan dalam kalam lidah untuk berdoa, ya Allah, terimalah perbuatan amalan kami sepanjang bulan Ramadan. Amat rugi orang yang duduk dalam bulan Ramadan melalui setiap kebaikannya, melalui setiap kebaktian Ramadannya, tetapi tidak pernah minta di sisi Allah untuk diterima semua itu menjadi amal kebaikan. Rugi. Sebab tu jangan pernah lupa doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah segala apa yang kami lakukan ini, ya Allah. Terimalah segala kebaikan dari kami ini, ya Allah. Terimalah sedekah-sedekah kami, ya Allah. Terimalah Al-Quran bacaan kami, ya Allah. Terimakanlah sujud rokok kami, ya Allah. Terima, minta Allah Ta'ala terima. Sebab ganjaran yang besar sedang diberikan, sedang diusahakan, sedang disediakan, sedang disiapkan kepada orang yang senantiasa melalui jalan Ramadan dengan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan. Sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, antara intipati Ramadan tidak lain tidak bukan adalah bicaranya tentang takwa. Takwa ini berada di kalangan manusia sejak daripada dia diberikan ilham untuk membuat kebaikan dalam bentuk pemilihan. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-7 dan juga yang ke-8. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menceritakan tentang penciptaan manusia, transformasi manusia daripada satu kewujudan kepada satu kewujudan yang lain. Allah berfirman dengan kalimah wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan manusia bila mana dia hidup di alam rahim, selepas alam roh masuk ke alam rahim. Seawal bila manusia ini masuk ke alam rahim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh akan mendiami janin bashar yang ada di dalam perut seseorang ibu itu adalah selepas 40 hari yang ketiga. Maksudnya usia kandungan 4 bulan, usia kandungan 120 hari, usia kandungan 40 hari yang ketiga, maka akan ditiupkan roh. Roh daripada siapa? Ruh minallah, roh dari Allah. Apabila roh itu masuk ke dalam jasad yang kita kenal dengan panggilan janin dan sebagainya dalam perut ibu tu, sifat roh tadi tidak lagi dipanggil roh, sifat jasad tidak dipanggil sebagai jasad, tetapi dipanggil dengan kalimah nafas. Roh masuk ke dalam jasad, berubah panggilan kepada nafas, berubah panggilan kepada jasad. Dua-dua tu berubah, dia jadi nafas. Boleh faham? Roh masuk dalam janin tu, orang tak panggil janin dah, orang tak panggil roh dah, orang panggil nafas. Bila mana dah siap penciptaan manusia yang dikenal pada kalimah nafas, dia akan dilahirkan ke muka bumi.
Bila dilahirkan ke muka bumi, kehidupan dia akan berinteraksi, memberi respon, komunikasi kepada alam kehidupan sekeliling dia. Sampailah dia membesar, mendapat satu keadaan yang mana dia akan diberikan pilihan. Pilihan berdiri pada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia akan pilih untuk jalan fujur ataupun taqwa. Fujur apa? Fujur lawan kepada fajar. Fajar pancaran kebaikan, minadh dhulumat ila nur, itu fajar. Fujur minan nur ila dhulumat, daripada cahaya kepada gelap. Fajar pancaran kebaikan, segala pancaran yang ada nilai kebaikan dipanggil fajar. Pancutan air yang diketuk oleh Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala gunakan dengan kalimah fajar. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan kelam kabutnya kelompok Yahudi, mangkaknya mereka minta kepada Allah untuk diberikan satu kabilah, satu kaum, satu puak, satu mata air. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk diketukkan batu. Apabila diketuknya batu, kata Allah, fan fajarat min husnata asyarata aina. Fajar, pancaran air itu dipanggil dengan fajar. Itu sifat fajar. Fajar sidik, kita tengok di waktu pagi, masuk waktu subuh, fajar. Daripada gelap dunia kepada cerah maya ini dipanggil dengan fajar. Tetapi fujur benda yang berlawanan, benda yang bawa kita daripada cahaya pergi kepada gelap, daripada terang kembali kepada jahil, daripada alim kembali kepada tidak tahu apa-apa. Itu fujur. Lawan kepada fujur adalah taqwa. Taqwa ni apa dia? Taqwa ini kalau bahasa mudah kita, takut kepada Allah. Takut sampai ke tahap kita berusaha untuk nak lagi dekat pada Allah. Takwa ni takut yang tak sama dengan takut biasa. Takut kepada Allah namanya takwa, jalannya dia akan lagi dekat. Takut kepada makhluk, nama dia lagi jauh. Tuan-tuan takut dengan anjing, mana ada orang takut dia lagi ligan pi anjing? Kau sini jenis lagu tu. Orang Pala Batis dia nampak anjing dia takut, tapi dia pilihan lagi dekat dengan anjing. Tak nak, dia akan lari jauh. Tuan-tuan masuk hutan kok-kok lah, jumpa harimau, takut dengan harimau, lari jauh daripada harimau. Itu sifat takut pada makhluk. Tapi dengan Allah tak. Dengan Allah sifat takut itu akan membuatkan kita lebih dekat. Dan sifat takut ini juga adalah satu benda yang mengisi ruang takwa, iaitu kalau ikut kata ulama, takwa ni ikut suka Allah. Kalau ikut suka Allah itu takwa, kalau ikut suka aku itu taqwa. Boleh faham? Tahu nak buka puasa pun muka jangan cerin sangat. Siapa nak tokak tabung masjid setengah saja. Bila sebut ikut suka aku, yang tu taqwa. Nak buat apa buat lah. Nak goreng boleh, masak cabai boleh, nak lempak pi kambing pun boleh. Sebab taqwa. Tapi takwa tak. Allah Ta'ala letakkan nilai yang takwa terawal dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Hakikat takwa yang pertama, orang tu mesti tidak menolak inti dalam Al-Quran, sari dalam Al-Quran, pati dalam Al-Quran. Tak ada satu pun titik, malah mungkin huruf ataupun baris dalam Quran yang dia tak boleh terima. Semua dia terima. Yang tu sifat takwa. Hari ni 2022, kalau ada masih lagi duk petikai tentang ayat Quran tapi duk sembang kata diri tu takwa, merepek lah, merepek. Sampai Allah Ta'ala berikan koordinasi dekat kita, indikator, penanda aras. Orang yang takwa dia macam ni. Nombor satu, dia mesti terima Al-Quran dalam keadaan sami'na wa ata'na. Tak ada satu pun dia tolak. Allah Ta'ala kata Al-Quran bagitahu berkenaan dengan wal jibalu autada. Ya betul. Bukit gunung ganang itu adalah paku bumi. Ya betul. Allah Ta'ala beritahu berkenaan matahari dan juga bulan fi falaki yasbahun, berada pada pengorbitan masing-masing. Betul, tak ada satu pun yang tak betul. Allah Ta'ala bagi tahu pula, baca Quran ini ada yang disesatkan, baca Quran ada yang diberikan petunjuk. Betul tak betul? Betul. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Baca Quran ni ramai yang sesat. Betul tak betul? Betul. Allah bagi tahu dah dalam Quran. Ada tak yang dapat petunjuk pada Quran? Ada, ramai. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Habis tu siapa yang sesat? Orang yang sesat ni, orang yang baca Quran tanya dekat orang fasik, tanya dekat orang yang buat maksiat, tanya dekat orang yang buat perkara mungkar. Mereka itu orang yang melihat dalil bila dah melakukan satu kemaksiatan. Orang yang beriman, dia melihat dalil sebelum dia buat apa-apa kerja buat dia, amalan dia.
Orang yang macam ni yang pelik-pelik ni, dia buat dulu lepas tu baru cari dalil. Dah buat dah satu silap, cari dalil yang menyokong. Jadi kalau jadi orang yang mencari dalil untuk menyokong, buat pilah maksiat 1000 kali sehari pun dia cuma akan nampak dalil yang menyokong. Dalil yang tidak menyokong dia akan tolak jauh-jauh. Sebab tu hakikat yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang ikut suka Allah. Allah suka kepada dia untuk percaya kepada Al-Quran keseluruhannya, dan dia percaya Allah suka dia. Kemudian kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia adalah orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada Allah. Beriman maksudnya percaya. Percaya kepada benda yang nampak itu namanya ilmu. Percaya kepada satu benda walau tak nampak itu namanya iman. Beza ni di situ, amat nipis. Taliannya, laluannya adalah satu perkara yang sukar untuk kita lenturkan dengan pandangan. Susah nak jumpa. Cuma hakikat dia sama. Ilmu nampak baru percaya, ya. Iman walaupun tak nampak percaya. Bila mana Allah Taala sebut al-ghuyub, al-ghaib itu kembali kepada Allah. Kata ulama, Allah memperkenalkan dirinya dengan kalimah Allah. Bukti innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Kata Allah, aku adalah Allah, sembahlah aku. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah, sembahlah aku. Macam mana nak sembah Allah? Dengan mendirikan salat untuk mengingati aku, kata Allah. Kalimah Allah itu, kalau tuan-tuan baca alif lam lam ha, sebutannya akan keluar dengan kalimah Allah. Kalau tidak ada alif, meninggal pada situ lam lam ha sahaja, maka sebutannya akan bertukar daripada Allah menjadi lillah, masih lagi Allah. Tidak ada alif dan lam, tinggal lam dengan ha sahaja di belakang. Lahu, lahu juga kembali pada Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu, tinggal ha di hujung, iaitu huwa. Huwa itu juga kembali pada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa hu, semuanya kembali kepada Allah. Hatta tidak ada alif lam lam ha untuk disebut. Ghaib juga kembali kepada Allah. Al-ghaib iaitu Rabbal ghuyub, Rabbal qulub, itu adalah Allah. Sampai disebutkan dalam hakikat rukun ihsan, bila mana ditanya kepada Nabi SAW mal ihsan oleh malaikat Jibril dalam hadis yang panjang itu, kata Nabi SAW, ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara wa innahu yarak. Beribadatlah kamu, nak mencapai tingkat ihsan adalah seperti mana kamu melihat Allah. Pasti kamu tak mampu untuk melihat Allah, kamu kena ingat Allah sedang melihat kamu pada dua jalan, iaitu yang pertamanya musyahadah, yang keduanya muraqabah. Senang muraqabah, musyahadah susah. Nak membentuk tajalli, nak nilai pada mukasyafah dan sebagainya susah. Cukup takat muraqabah. Ar-raqib, pernah dengar perkataan raqib? Raqib dan atid, yang mencatat kebaikan dan keburukan, malaikat kan. Sifat dia muraqabah. Muraqabah ni merasa diri diawasi setiap masa. Mana mungkin orang yang ada nilai taqwa tahu diawasi setiap masa nak melakukan dosa? Takkan. Melainkan dia lupa. Manusia itu, kata Nabi SAW, takkan boleh lari pada silap dan lupa. So masa dia buat silap, masa dia buat maksiat, masa tu dia lupa. Allah Ta'ala angkat iman. Iman tak duduk dengan kita masa kita buat silap. Kemudian daripada nilai fujur, daripada nilai takwa ini juga satu perkara yang penting sepanjang Ramadan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 183. Ayat ini turun dalam bulan Sya'ban, hari Isnin. Dalam riwayat Ra'i Al-Makhtum disebutkan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Nabi dan juga umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Tahun tu jugalah berlakunya perang Badar. Tahun tu jugalah diwajibkan untuk puasa Ramadan. Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muncul kalimah taqwa dekat ujung tu, tattaqun. Bila sebut kata tattaqun dekat situ, orang kita bila sebut puasa, yalah, saya sebut pun dah sebut puasa dah. Siyam daripada bahasa Arab bermaksud tahan diri. Saumun, tahan. Siyamun, tahan diri. Dua-dua tu berdiri pada sifat yang sama, iaitu menahan. Bila sebut kata tasumu dalam Quran, Allah Ta'ala bawakan pada bicara surah Maryam, surah yang ke-19. Tuan-tuan boleh jumpa pada kitaran ayat 27 sampai ayat 33 akan muncul kalimah saum. Kataan berkenaan dengan tasumu, perintah Allah kepada Siti Maryam supaya tahan bicara.
jangan bercakap selepas melahirkan Nabi Isa. Ayat 25 cerita tentang rutab, buah kurma yang masak ranum di pokok kurma yang Allah Ta'ala perintahkan Siti Maryam supaya ketukkan pokok kurma, nanti buah kurma tu akan jatuh sebab buah kurma tu sudah jadi rutab. Rutab ni buah kurma yang masak atas pokok. Dulu kita duk ambil upah kutik buah pinang, kita pergi goncang pokok pinang dulu. Kalau tengok ada buah yang warna dah ranum koko dah kan, kita goncang pokok pinang, nanti buah tu jatuh. Jenis lagu tu ada dia rutab, kelongsong dia tu dah kering, so kita goncang sikit buah boleh jatuh, itu rutab. Buah rutab ni lah yang dimakan oleh Siti Maryam, memudahkan proses kelahiran Nabi Isa AS. Dan ayat itulah yang memberikan bukti berat, besar, dalil yang cukup mengagumkan di kalangan umat Islam. Nabi Isa bukan dilahirkan di hujung tahun. Nabi Isa lahir pada kemuncak musim panas. Kerana buah kurma masak ranum di pohon kurma hanya wujud dalam beberapa bulan di pertengahan tahun di Palestin. Tak pernah berlaku buah kurma masak ranum di hujung tahun. Sebab tu kita menolak paham yang sesat di kalangan mereka bila bicara berkenaan kelahiran Nabi Isa AS. Kalau mereka kata itu kelahiran Jesus, tafadhal, Jesus bukan Isa. Kalau mereka kata itu adalah betul-betul kelahiran, silakan. Tapi dalam Islam ada dalil. Siapa berani tolak dalil, bawakan hujah yang tu ya. Bila sebut berkenaan dengan taqwa, Ramadan adalah kemuncaknya, salah satu. Sebab dalam banyak benda Ramadan ini dihiasi dengan tahan puasa. Nabi ditanya berkenaan dengan puasa Isnin Khamis, Nabi kata, aku puasa pada hari Isnin, zaka maulud tu fi, hari itu aku dilahirkan. Pada hari itu aku dilahirkan, maulud tu. Kemudian ditanya pasal hari Khamis, aku suka, kata Nabi, ketika amalan aku diangkat, aku berada dalam keadaan puasa. Kemudian ditanya berkenaan puasa Sya'ban dalam satu hadis riwayat Imam An-Nasa'i, jalur riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pasal apa dalam banyak bulan Sya'ban engkau banyak puasa? Kata Nabi SAW, zaka syahru yaghfulun nasu anhu, sesungguhnya dalam bulan Sya'ban ni manusia banyak dighaflahkan. Ghaflah ni maksud dia lalai. So Penang dengan Arab dekat-dekat lah, pasal kita panggil ghaflah kan. Yang jadi Penang tu pasal tambah jingga belakang. Hak tu yang betul Penang lah. Kalau berhenti kat ghaflah memang Arab dah. Tapi pasal hampir bunyi jingga belakang memang tahu. Ni Teluk Kumbang ke belah Bagan lah, Ujung Batu punya geng kan. Bukan cerita, bukan ranjau punya apakah kan, jenis lagu tu. So bila sebut ghaflah, lalai. Macam mana nak pergi elak lalai? Kata Nabi SAW, ya, kena puasa. Sebab Nabi kata di bulan Sya'ban akan diangkat amalan, dan aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Siapa yang nak duduk dalam keadaan tak lalai, kena puasa. Siapa yang nak duduk dalam keadaan dekat dengan nilai takwa, kena puasa. Agak merepek, memang sembang bagi bimbang bila ada orang tu kata nak takwa ni tak perlu pada puasa ibadat, tak payah, kita cuma zikir ya, nanti boleh masak masuk dalam dinding masjid, lepas tu dah dia kena mai dalam keadaan sentiasa beribadat. Sebab kalau tuan-tuan buka dalam Quran, mana-mana kalimah ya ayyuhalladzina amanu, selepas daripada kalimah tu dia akan mai perintah ibadat. Okey, bila sebut berkenaan kalimah amanu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, dia akan mai cerita bab puasa. Lepas iman kena mai ibadat, mai amal soleh. Siapa kata beriman tapi tak amal soleh, ada something wrong everywhere. Ada benda pelik dalam faham dia tu. Sebab tu bila sebut kata takwa, ini kita nak kena clear dulu, sebab kita nak menjemput nilai yang terdekat dengan Allah. Dalam bahasa Melayu kita panggil puasa tu dengan panggilan puasa. Kenapa? Sebab ambil pada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ni puasa daripada dua perkataan, opo wasa. Yang ni selalu saya sebut sebab kita nak kena buat pencerahan dekat situ. Ada orang kata tak perlu, tak apa punya pasal saya nak bagi tahu juga. Opo wasa, opo maksud dia mendekatkan diri, wasa yang maha kuasa. Bila sebut kata mendekatkan diri maha kuasa, gabung dua-dua jadi puasa. Kalau balik pada siam maksud dia menahan diri sahaja. Tapi ulama kita guna perkataan opo wasa ataupun puasa sebab dia lebih signifikan ataupun lebih tepat dengan tujuan puasa,
iaitu orang yang habis puasa dia akan rasa kedekatan dengan Allah. Dan orang yang dekat ni mesti ada takwa. Sebab apa takwa tu dekat? Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang dinilai di sisi Allah paling dekat pada nilaian takwa dia, bukan nilaian ibadat dia, bukan nilaian hartanya, bukan nilaian zakat, sedekah, solatnya, tidak. Takwa. Sebab tu puasa adalah maksud dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita tahu dekat dengan Allah, masuk bulan Ramadan, puasa pi banyak mana, puasa pi lama mana, dia is steady, dia relax, dia is okay. Macam Malaysia kita puasa berapa jam, 13 jam 40 minit, is okay, tak ada masalah. Ada kawan kita di sebelah negara hemisfera utara, puasa mereka 17 jam 30 minit tahun ni, paling lama di dunia tahun ni 17 jam 30 minit. Di mana? Norway. Jadi kalau ada kawan-kawan ajak buka puasa di Norway, habaq ada siap, no way, I don't want it. Pasal 17 jam bang, 30 minit. 5 tahun lepas lepas puasa 21 jam 30 minit. Sehari dia 24 jam. Puasa 21 jam 30 minit. Tolak EPS 10k, ada balance 2 jam 30 minit Nak buka puasa, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, tarawih, makan sok. Ingat, kalau makan buka puasa, tokak kurma kali dengan kotak apa? 21 jam bukan memui macam tu. Last 2 years, 2 tahun lepas, lepas puasa ikut waktu Mekah, Madinah, di kawasan Oslo. Pasal depa tak ada malam. Depa ada fenomena midnight sun. Tengah malam ada matahari, bukan bulan. Kita tengah malam pun bulan, tengah hari matahari, depa tengah malam bulan. 24 jam matahari duk pusing atas kepala. Hemisfera utara, sebab depa punya siang depa 24 jam. Okey. So bila waktu macam tu depa kena ikut waktu Mekah Madinah. Masa itulah kita syukurlah 13 jam. Jangan ada buat muka supaya kongkiak. 13 jam relax sudah. Ada orang 17 jam hidup Kalau tahun ni paling cepat di Uruguay, Paraguay. 10 jam 11 jam lepas puasa. 5 tahun lepas lepas puasa 9 jam. Paling cepat Tahun ni lepas cepat juga. Paraguay, Uruguay. 10 jam 11 jam. Lahak Yue tak ada. Lahak Yue sini. Jangan nak merepek. Telui lagi lah, telui kula ketir lagi lah tak. Sebab tu lepas puasa 9 jam 10 jam tak lama. Tapi kalau orang tu puasa dengan nilai yang taqwa, bagi pi berapa jam pun tak ada masalah. Sebab lillahi ta'ala. Dan dia puasa pula bukan siang saja, dia puasa 24 jam. Kadang-kadang patuh syariah. Masa bulan puasa, siang hari, orang mengumpat marah. Ini shaim, baca hadis tu. Aku puasa tak baik pun mengumpat. Tapi kalau nak mengumpat kot lepas buka puasa, main rumah aku, tak boleh Puasa bukannya siang. Awak siang Ramadan, malam tu Februari balik. Dah, malam Ramadan juga. 24 jam, 30 hari, 29 hari adalah semuanya Ramadan. Semuanya nilai taqwa. Bila masuk Ramadan, ada 3 komponen utama. Al-Qiyam, As-Siyam, Al-Quran. Bila kata malam, kita ada salat tarawih. Buatlah. Dulu mungkinlah ada sedikit risau, 8-20. Lah tak ada masalah. Buat 8, buat 20, sama je. Yang penting bagi saya, buat, jangan tak buat. Kalau kata habis pula daripada waktu kita solat tarawih, kumpul untuk kita witir dengan imam. Dan kemudian subuh esok kita mai pula untuk solat. Subuh berjemaah, dapat pahala komplit. Qiyamul Lail. Berapa ramai yang tak ambil kesempatan atas benar tu. Kalau duk main game, kutip emblem tau. Kalau main Mobile Legend ni dia kutip emblem. Cukup dia punya jumlah tu boleh dapat. Tapi hang 2 hari tu ya, witir. Lepas tu, tak ada lah witir. Boleh buat 8 rakaat silakan. Boleh buat 20 silakan. Mazhab Maliki 36 rakaat bang. Di Yaman 100 rakaat. Steady. Tak ada masalah. 500 rakaat. Okey. 23 rakaat 7 minit. Kita rasa macam laju dah. Tahun ni kita jumpa 23 rakaat 4 minit. Berlubang lantai masjid tu. Pasal duk pulun sujud kawan tu. Buat pilah banyak mana pun, buat pilah laju mana pun, tetapi ingat, kita buat tu kerana Allah. Nah, sebab tu bila sebut kata Ramadan, jangan lepaskan peluang untuk ibadat waktu malam dia. Dirikan malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kemudian bulan Ramadan nilai sedekah menjadi tumpuan utama juga. Kalau bulan-bulan lain mungkin kita rasa macam kurang, kita rasa macam susah. Bulan Ramadan ambil kesempatan. Tak susah bulan Ramadan nak sedekah. Senyum dengan orang sedekah. Senyum dengan tiang tu parah. Nah, senyum dengan tabung tu masalah sikitlah. Senyum dengan orang, dengan jiran yang 4 tahun dah duduk sebelah rumah tak pernah bertegur hanya sebab najis kucing. Ini anyih lah kat dia.
senyum. Sembang bab takwa, tapi dengan jiran tak pernah bertegur siapa. Sembang apa? Ranjau. Kan? Duduk dalam keadaan kita masuk bulan Ramadan, sedekah. Sedekah yang paling awal, paling penting untuk kita buat bulan Ramadan, kalau boleh tumpu dekat sedekah untuk bagi orang buka puasa. Yang ni kita akan dapat dia punya pahala puasa dah. Dulu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu, mak kita dia masak satu mata Hari ni goreng mi sanggui guna belanga besar tu mi sanggui Kita tengok mi sanggui pun cemui. Kata hari ni jenuh makan aku mi sanggui. Berlambak kot. Rupanya tak, bukan kita makan seorang. Kita nak tidur dalam terpawai, hantar pergi satu kampung. Sekali kita bawa balik kita punya ration tu. Mak Long Ani bagi pulut udang. Kak Timah bagi bubuk lambuk. Pak Long Leman bagi kuih acara. Masak satu jenis kat rumah. Tapi time buka puasa tak berjenis. Luk berlambak. Luk banyak jenis. Dan kita pun jadi pelik, heran. Rupanya yang ni konsep kaedah untuk mengambil manfaat daripada sunnah Nabi yang Nabi kata bagi makan orang buka puasa tu. Tuan-tuan faham tak benar tu? Benda ni jadilah ulama dulu duk ajar dah, tapi mailah geng-geng hak yang mengaji lebih sikit, benda ni Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Hang pun aduhai, hang pun bid'ah juga. Hang tak wujud pada zaman Nabi. Boleh faham tak? Benda tu ulama dah tolong settlekan, bubuh dalam satu sampui, hang bubuh dalam ni jalan hak tu pun berkeli sampai ke law ni. Apa punya mangkang ubi lah. Buat, kalau kita boleh buat. Jangan buat tak tahu. Hak ni pun ada juga. Dia masak, lepas tu dia ambil gambar, bubuh dalam grup, share 10 kawan-kawan. Hak tu rugi Hang tak gambar, bukannya orang boleh cicah dengan yakte pun. Dah lah telefon dia tu banyak tak habis lagi, hang duk pergi hantar dalam tu. Bagi betul je, bagi real. Jangan duk bagi dalam keadaan maya. Bagi dalam keadaan yang betul. Kemudian sedekah juga tidak terikat pada jumlah, tuan-tuan. Kata Imam Nakhai, satu sedekah di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 sedekah di bulan lain. Faham? Satu sedekah bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 sedekah bulan lain. Satu rakaat bulan Ramadan, kata Imam Nakhai, lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan lain. Kenapa tak ambil peluang? Kenapa tak ambil ruang atas kesempatan dan kesempitan yang kita ada ni? Buatlah. Jangan kita doa macam rugi pula. No, rugi letak di belakang. Memang semua benda kalau kita hidup kita pun rugi. Khus kata Nabi, kata Allah SWT. Allah SWT. Wal as innal insana lafi khusr. Manusia tu memang rugi lah. Pasal apa rugi? Bila mana dia hidup dalam keadaan tak beriman. Siapa beriman? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau dia sedekah atas rezeki dia tak akan rugi, takkan rugi. Kemudian dalam bab Ramadan juga Quran. Yang ni selalu saya sebut. Sorry lah kalau saya tak sebut, masa saya sebut. Imam Jalaluddin As-Suyuti dia kata apa? Satu hari orang Islam kena baca Quran 1 juzuk paling kurang. Paling comel, paling mangkuk ayun, satu hari 1 juzuk. 1 juzuk mushaf lah banyak mana, tuan-tuan? 1 juzuk bersamaan dengan 10 helai 20 halaman. 10 helai 20 halaman. Macam mana kita nak dapat 1 juzuk sehari? Simple. Maghrib satgi baca 2 helai. Isyak satgi ataupun lepas tarawih baca 2 helai. Subuh esok baca 2 helai. Zuhur baca 2 helai. Asar baca 2 helai. Cukup sehari 5 waktu solat, 5 kali 2 helai dapat 10 helai. 10 helai sama dengan 1 juzuk. Satu hari dah settle 1 juzuk. Boleh faham? Nah, habis satu hari 1 juzuk. Hari kedua buat macam tu juga. Kalau rasa macam ada cas lebih, power pakai Penang power bank, banyak sikit power hari tu, baca lebih sikit. Satu waktu solat 4 muka surat, 4 helai sebagai contoh. It's okay. Satu hari jangan pernah jatuh 1 juzuk. Sebab cukup 1 bulan kita boleh khatam. Imam Syafi'i 1 bulan sebelum Ramadan 30 kali khatam Quran sebulan. Bulan Rejab 30 kali khatam. Bulan Syaban 30 kali khatam. Masuk bulan Ramadan, kata Imam Rabi', anak murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i akan khatam sehari 2 kali. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Tapi bukanlah masuk Ramadan tiba-tiba boleh khatam 2 kali sehari Imam Syafi'i. Dah. Training dia tu. Tiap-tiap bulan sebelum Ramadan, 11 bulan boleh khatam 30 kali. Metod kaedah Imam Syafi'i dikaji oleh para ulama. Dalam satu kitab disebutkan, Imam Syafi'i kemampuan dia boleh mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 1 hari 3 kali. Sebab metod yang Imam Syafi'i guna adalah metod 8 jam sekali khatam. Boleh faham Kalau ikut kaedah Imam Syafi'i tu, kita ikut betul-betul, setiap 8 jam kita boleh khatam Quran. Setiap 8 jam kita boleh khatam Quran. Kita baca novel I Love You Abang Bombau 2 minggu baru habis. Orang boleh khatam Quran sehari, kita rasa pelik Oi, dia ni biar betul yang baca sampai terang langsung, menerak bah.
Kan? Dah isu dia simple. Kata guru saya, berkat. Allah yarhamu Ustaz Said Sa'ban mengajak Quran dulu, dia sebut Quran ni kalau orang yang boleh baca dia, khatam dia adalah orang yang diberikan berkat. Sebab tu nak dapat berkat untuk baca Quran tidak lain tidak bukan Ramadan. Sebab Ramadan itu al-mubarak, barakah ada dalam bulan ni. Masanya berkat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tak beriman, bagi orang yang masih lagi tercari-cari nilai keimanan, dia susah nak jumpa benda tu. Sebab tu tak pelik. Orang tu dia boleh baca Quran sehari 3-4 juzuk. Benda tu simple, benda tu normal, bahkan boleh khatam sehari, tak ada masalah pun. Cuma untuk zaman lah kalau kita habaq ke orang nanti ni teruk ni. Ni dah termasuk dalam geng-geng tarikat pelik-pelik ni. Dia jadi lagu tu. Payah nak ikut otak orang yang tak faham ni konsep berkat, payah. Sebab tu Quran jangan pernah tinggal. Sehari 1 juzuk. Kalau tak boleh 1 juzuk, okeylah buat setengah juzuk satu hari. Tak boleh setengah juzuk, baca Quran 3 ayat. Al-Quran Allah Ta'ala turun 114 surah. Dalam 114 surah ada surah yang diturunkan 3 ayat. Betul? Paling pendek 3 ayat. Ada surah 2 ayat? Tak ada. Kalau ada surah 2 ayat, maksud dia Quran dia print tak habis. Dia mesti ada dia mesti surah yang paling pendek 3 ayat. Dalam surah 3 ayat tu yang paling pendek inna a'tainakal kautsar. Surah pilihan para ibu, para ayah ketika menjawab jawatan imam interim 2 tahun lepas. Kan? Termasuklah yang cakap ni. Inna a'taina. Dia apa inna anzalna tapi tak keluar. Inna a'taina Allah, a'taina juga keluar. Rakaat pertama, rakaat kedua inna a'taina inna anzalna tak keluar juga. Inna a'taina juga mai. Inna a'taina surah yang ada 3 ayat paling pendek. Paling kurang baca 3 kali. Inna a'tainakal kautsar. Tapi kalau inna a'tainakal kautsar pun payah Ustaz. Tak larat, letih. Saya jenis menega toge tak larat. Kan? Saya jenis main petang memang serupa kem buruk dah. Tak larat inna a'taina. Okey, last baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak korek 7 kaki tu. Pasal mati dah hati hang tu. Hati hang tu dah mati sebelum Ramadan ke. Hati yang tak terlorong, tak condong, tak tersorong untuk melakukan kebajikan, kebaktian, kebaikan adalah hati yang ada simptom kematian. Hati dah mati. Ketik Imam Al-Ghazali, bila kamu duduk dalam situasi simptom macam ni, istirja' banyak-banyak, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan minta hati yang baru daripada Allah. Supaya hati yang baru ni tadi boleh memotivasi diri kamu menjadi orang yang lebih dekat untuk melakukan amal kebaikan. Okey? Sebab tu Quran jangan pernah tinggal. Quran memang tak tinggal Ustaz. Dia bila tanya Quran tinggal, Quran tak tinggal, tapi dia tinggal Quran. Solat tinggal, solat tak tinggal, tapi dia tinggal solat. Sedekah tinggal, sedekah tak tinggal, tapi dia tinggal sedekah. Hak tu bukan orang sini, orang belah Zimbabwe and Trinidad and Tobago. Sini okey. Sebab tu 3 perkara asas dalam Ramadan jangan pernah kita lepas. As-siyam, al-qiyam, al-Quran. Okey? Kan, dan yang terakhir kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Puasa ni perisai, junnah. Ada perkataan dalam bahasa Arab, dia bermula dengan jim dan nun, dan semuanya tak boleh nampak dengan mata. Satu junnah ni. Puasa ni junnah, perisai. Ada satu lagi jannah, jannah syurga, tak boleh nampak. Yang kedua jinnah, jinnah jin, tak boleh nampak. Jinnah pernah dengar jinnah? Minal jinnati wan nas, jinnah tu. Jinnah jin tak boleh nampak. Bila sebut kata junnah, dia perisai, perisai yang akan menjauhkan kita daripada keburukan. Jadi orang yang masuk dalam bulan Ramadan, benar puasa dia akan dapat perisai ni. Perisai yang jauhkan dia daripada penyakit, perisai yang jauhkan dia daripada maksiat, perisai yang jauhkan dia daripada dosa, perisai yang jauhkan dia daripada segala sifat-sifat mazmumah, mendekat kepada sifat-sifat mahmudah. Kerana itu, maka dalam ruang Ramadan yang terakhir yang kita lalui ini, minta pada Allah moga-moga Ramadan hari ini lebih baik pada Ramadan kemarin. Bukan Ramadan aku lebih baik pada dia, tak. Ramadan aku hari ini lebih baik pada Ramadan aku yang kemarin. Esok pula Ramadan, ya Allah jadikanlah Ramadan esok aku punya Ramadan itu lebih baik pada Ramadan aku hari ini. Tak payah duk compare dengan orang. Jauh sangat lambat kita compare dengan diri kita sudah. Bahkan hakikat kebaikan itu adalah sentiasa berusaha menjadi baik lebih daripada diri kita sendiri yang kemarin. Kita jadi lebih baik pada diri kita yang kemarin tu adalah dah lalu jalan-jalan kebaikan dah. Tak payah duk sangka aku lebih baik pada orang lambat. Diri kita yang baik tu. Nak tahu diri kita ni lebih baik adalah lebih baik pada diri kita yang kemarin. Yang tu pun dah cukup dah. Besar rahmat dah. Mak kita boleh buat sembahyang buat doa selamat dah. Kenuri arwah boleh buat dah pasal kita lebih baik pada kemarin. Sebab tu kena
usaha untuk jadi orang yang senantiasa mendekatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah Taala terima seluruh amalan kita. Justru takat itu dulu perkongsian saya menyampaikan salam kepada Ustaz Luqman Hakim Mukhtar untuk petang ni. Dia tak dapat bersama dengan tuan-tuan. Jadi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau ada kekasaran bahasa tu bicara terlajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak pada ujung buat sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qadr khairi wa syarri min Allah. Kalau ada kesilapan, kekhilafan, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah, mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.